Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Untuk sesi tutorial kali ini, saya akan bincangkan bab 7 fizik kuantum, fokus SPM KSSM dengan 3 standard kandungan, iaitu yang pertama, teori kuantum cahaya, yang kedua, kesan fotoelektrik, yang ketiga, teori fotoelektrik Einstein. Seperti biasa, kalau kita perhatikan kertas soalan peperiksaan, muka surat pertama terdapat senarai formula. Untuk tajuk fizik kuantum, kamu mestilah biasa dengan formula-formula yang digunakan terutamanya dalam pengiraan. Seperti package tenaga diskrit, kita ada E bersamaan dengan HF, di mana H ialah pemalar Planck dan F ialah frekuensi. Panjang gelombang de Broglie, lambda bersamaan dengan H dibahagikan dengan momentum P. Tenaga foton E bersamaan dengan Hc dibahagikan dengan lambda. Momentum P bersamaan mv ataupun ditulis sebagai P bersamaan punca kuasa 2, 2 darab jisim 1 elektron darab dengan tenaga kinetik fotoelektron. Kuasa P bersamaan dengan NHF, di mana N ialah bilangan foton per saat. Fungsi kerja bersamaan dengan HFO, di mana FO ialah frekuensi ambang, dan persamaan fotoelektrik Einstein, HF bersamaan W tambah K maksimum. Okay. So ini adalah antara formula yang akan digunakan dalam soalan-soalan pengiraan. Okay, jom kita lihat beberapa contoh soalan bagi tajuk ini. Antara nilai-nilai yang boleh digunakan dalam pengiraan juga biasanya diberikan dalam soalan ataupun diletakkan pada bahagian senarai formula, iaitu pemalar Planck H bersamaan 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 joule saat, C bersamaan 3 darab 10 kuasa 8 meter saat kuasa negatif 1, jisim 1 elektron ME bersamaan 9.11 darab 10 kuasa negatif 31 kg, dan unit tenaga juga boleh dinyatakan dalam EV, di mana 1 EV bersamaan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Sekiranya kita selalu menggunakan nilai-nilai ini dan formula, maka kita akan biasalah dengan nilai-nilai yang diberikan ini. Okey, jom kita mula untuk soalan kertas 1. Untuk kertas 1 SPM, terdapat 40 soalan objektif. Di sini saya akan bincangkan hanya 5 soalan sahaja. Okey, soalan pertama. Dalam satu eksperimen pancaran fotoelektrik, panjang gelombang bagi cahaya tuju pada bahan sasaran ditambahkan. Apakah kesan perubahan panjang gelombang ini terhadap tenaga kinetik fotoelektron yang dihasilkan? Pertama sekali, perkara yang kita nak lihat di sini ialah kunci kepada soalan ini ialah perubahan pada panjang gelombang dan kesan kepada tenaga kinetik fotoelektron. Untuk menjawab soalan ini, kita mestilah tahu hubungan di antara panjang gelombang dan juga tenaga kinetik fotoelektron. Okay, berdasarkan hubungan ini, terdapat formula yang kita boleh gunakan, iaitu tenaga foton E bersamaan dengan Hc dibahagikan dengan lambda. Kalau diperhatikan hubungannya ialah E berkadar songsang dengan panjang gelombang. Bermaksud, sekiranya panjang gelombang ditambah, tenaga foton akan berkurang. Berdasarkan juga persamaan fotoelektrik Einstein, sekiranya tenaga foton berkurang, ini akan menyebabkan tenaga kinetik maksimum akan berkurang. Maka jawapannya ialah B. Soalan yang kedua, antara berikut graf yang manakah menunjukkan perhubungan antara tenaga E dan panjang gelombang lambda bagi satu foton sinaran elektromagnet? Okay, menggunakan formula tenaga foton bersamaan Hc dibahagikan dengan panjang gelombang, kita juga mendapati hubungan tenaga foton berkadar songsang dengan panjang gelombang cahaya. Okay, graf yang menunjukkan hubungan berkadar songsang ialah D. Okay, jawapannya ialah D. Soalan nombor 3. Rajah 3 menunjukkan sebuah satelit komunikasi. Satu aktiviti komunikasi kuantum telah dilakukan dengan denyutan laser berkuasa 80 mW
dan mempunyai panjang gelombang 860 nanometer. Berapakah bilangan foton sesaat? Kita ingin mencari bilangan foton sesaat berdasarkan maklumat yang diberikan ialah kuasa dan juga panjang gelombang lambda. Okay, berdasarkan nilai yang diberikan, hubungan yang digunakan ialah formula kuasa P bersamaan dengan NHF, di mana F juga bersamaan dengan C dibahagikan dengan lambda. Dengan menggantikan nilai F ke dalam persamaan kuasa, kita dapati N bersamaan P lambda dibahagikan dengan HC, di mana N ialah bilangan foton sesaat. Dengan menggantikan nilai P kuasa, unit mili mesti ditukarkan 80 darab 10 kuasa negatif 3 watt darab dengan panjang gelombang lambda nanometer so tukarkan kepada meter 860 darab 10 kuasa negatif 9 dibahagikan dengan formula Planck 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 darab dengan laju cahaya 3 darab 10 kuasa 8. Okay. Selesaikan ini dan kita dapati jawapan untuk N ialah 3.46 darab 10 kuasa 17 saat kuasa negatif 1. Okay. Jadi jawapannya ialah B. Soalan nombor 4. Cahaya merah mempunyai panjang gelombang 7 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Berapakah momentum bagi satu foton cahaya merah itu? Diberikan nilai formula Planck dan laju cahaya. Berdasarkan maklumat diberikan panjang gelombang, kita perlu cari momentum. Jadi apakah formula momentum? Momentum P bersamaan formula Planck H dibahagikan dengan panjang gelombang lambda. Dia hanya gantikan nilai lambda ke dalam persamaan dan didapati nilai untuk momentum ialah 9.47 darab 10 kuasa negatif 28 kg meter saat kuasa negatif 1. Jadi jawapannya ialah D. Soalan nombor 5. Panjang gelombang spektrum garis kuning bagi natrium ialah 590 nanometer. Berapakah tenaga kinetik yang dimiliki oleh satu elektron yang mempunyai panjang gelombang de Broglie yang sama dengan garis kuning bagi spektrum natrium? Diberikan panjang gelombang untuk spektrum garis kuning ialah 590. Formula untuk panjang gelombang de Broglie. Daripada formula momentum P bersamaan dengan punca kuasa 2mk. Dan juga panjang gelombang bersamaan dengan H dibahagikan dengan P momentum. Lambda ialah panjang gelombang de Broglie. Jadi dengan menggantikan nilai H dan P ke dalam persamaan ini, maka kita boleh kirakan nilai K. Di sini lambda sudah diberikan 590 nanometer bersamaan 590 darab 10 kuasa negatif 9. Formula Planck 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Dibahagikan dengan punca kuasa 2. 2 darab jisim 1 elektron 9.11 darab 10 kuasa negatif 31. Darab dengan K. K itu ialah tenaga kinetik. Jadi kita nak carikan nilai K. Dengan menjadikan K sebagai tajuk rumus yang kita selesaikan, didapati nilai K ialah 6.93 darab 10 kuasa negatif 25 Joule. Jawapannya ialah C. Seterusnya, kita lihat contoh soalan dalam kertas 2. Seperti biasa, terdapat juga soalan-soalan pengiraan, maka nilai-nilai seperti ini masih lagi kita gunakan. Biasanya akan dinyatakan dalam soalan ataupun telah diberikan dalam senarai rumus. Nombor 1, gambar di bawah menunjukkan sebuah satelit komunikasi di angkasa lepas. Satu percubaan komunikasi kuantum dilakukan dengan denyutan laser berkuasa 60 miliwatt dan panjang gelombang 800 nanometer. Ini adalah ISS gambar tu. Soalan A. Apakah dimaksudkan dengan foton? Biasanya kalau soalan struktur ataupun soalan esei ada ditanyakan dengan soalan definisi. Jadi pastikan semua terminologi mestilah diingat apakah maksudnya.
Foton ialah satu paket tenaga elektromagnet yang bergerak dengan halaju cahaya. Soalan B1. Berapakah momentum satu foton daripada denyutan laser itu? Formula momentum P bersamaan dengan H dibahagikan dengan lambda. Okey. Formula Planck 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 dibahagikan dengan panjang gelombang 800 nanometer, mesti ditukarkan ke meter. So 800 darab 10 kuasa negatif 9 bersamaan 8.29 darab 10 kuasa negatif 28 kilogram meter saat negatif 1. Okey. Bahagian B2. Berapakah tenaga yang dibawa oleh satu foton? Formula E bersamaan dengan Hc dibahagikan dengan lambda. Nilai pemalar Planck 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Halaju cahaya 3 darab 10 kuasa 8. Panjang gelombang 800 darab 10 kuasa negatif 9. Jadi tenaga dibawa oleh satu foton E bersamaan 2.49 darab 10 kuasa negatif 19 Joule. Berapakah bilangan foton sesaat? Daripada formula kuasa, P bersamaan dengan NHF dan F bersamaan C dibahagikan dengan lambda, maka formula kuasa juga boleh ditulis sebagai P bersamaan NHC dibahagikan dengan lambda. Menggantikan nilai kuasa bersamaan 60 mW, kena tukarkan unit kepada watt ya, bersamaan bilangan foton sesaat N darabkan dengan Hc dibahagikan dengan lambda ini sebenarnya ialah tenaga satu foton. Okey, dan kita mengambil jawapan daripada B2 dan gantikan dalam persamaan ini. Jadi kita dapati ialah 2.49 darab 10 kuasa negatif 19 dan kirakan nilai N, kita dapati bersamaan 2.41 darab 10 kuasa 17 saat kuasa negatif 1. Bermaksud bilangan foton per saat ialah 2.41 darab 10 kuasa 17. Berapakah jumlah momentum yang dipindahkan oleh denyutan laser itu sesaat? Jumlah momentum per saat bersamaan dengan momentum satu foton didarabkan dengan bilangan foton per saat. Okey, perhatikan ini ialah jumlah momentum. Jadi ini bersamaan 8.29 darab 10 kuasa negatif 28 darabkan dengan 2.41 darab 10 kuasa 17 dan didapati bersamaan 2 darab 10 kuasa negatif 10 kilogram meter saat kuasa negatif 2. Sebab ini ialah momentum per saat. Okey, nilai 2.41 darab 10 kuasa 17 ialah saat kuasa negatif 1 unit dia. Jadi unit yang terakhir untuk jawapan ialah kilogram meter saat kuasa negatif 2. Ini maksudnya ialah jumlah momentum per saat. Bahagian seterusnya, dalam satu eksperimen kesan fotoelektrik, Amin mengukur panjang gelombang cahaya lambda yang disinarkan ke atas permukaan logam dan tenaga kinetik maksimum Emax. Perubahan nilai 1 per lambda dan Emax ditunjukkan dalam graf berikut. Ini graf menunjukkan 1 per lambda melawan E maksimum. Berdasarkan graf, tentukan kecerunan graf K. Daripada graf diberikan, langkah pertama ialah kita perlulah membuat ekstrapolasi. Untuk menentukan kecerunan, mesti lukiskan satu segitiga kecerunan di bawah graf. Seterusnya, berdasarkan segitiga kecerunan, menunjukkan penggantian nilai yang diambil dari graf. Dan kita dapati nilai K bersamaan 4/2. Perhatikan betul-betul. Di sini ya, pada unit yang diberikan pada paksi 1 per lambda, di sini ialah 10 kuasa 6. Maka kita perlu masukkan nilai itu. Maka untuk yang tinggi ya, tinggi segitiga ini ialah 4/2 darab 10 kuasa 6. Manakala untuk bahagian ini ialah 4
tolak 0.3 darab 10 kuasa negatif 19. Ya, mesti masukkan nilai tersebut. Dan didapati bersamaan 5.41 darab 10 kuasa 24 kilogram meter saat kuasa negatif 1. Ini adalah unit yang telah diringkaskan. Daripada graf unitnya ialah meter kuasa negatif 1 dibahagikan dengan joule. Okay, jadi kita ringkaskan untuk mendapatkan SI unit di sini. Okay, so ini ialah kecurunan graf. Seterusnya, nilai pemalar Planck H diberikan dari formula H bersamaan 1 dibahagikan dengan KC menggunakan nilai dalam 1 hitung pemalar Planck H dalam unit SI. Okay, jadi maksudnya berdasarkan jawapan dari A1 iaitu kecurunan graf, kita akan mengira nilai pemalar Planck H. Okay, daripada formula diberikan H bersamaan 1 dibahagikan dengan KC. C ialah halaju cahaya. Jadi hanya menggantikan nilai kecurunan dan juga halaju cahaya didapati bersamaan 6.17 darab 10 kuasa negatif 34 joule saat. Okay, dengan ini kita boleh tuliskan pemalar Planck H adalah bersamaan 6.17 darab 10 kuasa negatif 34 joule saat. Okay, biasanya jawapan yang kita perolehi disebabkan hasil daripada graf ataupun eksperimen nilainya adalah sedikit berbeza daripada nilai teori, iaitu 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 joule saat. Okay, soalan seterusnya. Dalam satu eksperimen, pancaran ultra ungu dengan panjang gelombang 200 nanometer disinarkan ke atas permukaan kepingan zinc yang bersih. Keamatan pancaran ditetapkan supaya kadar fotoelektron dibebaskan ialah 1.25 darab 10 kuasa 17 saat negatif 1. Diberikan juga panjang gelombang ambang zinc ialah 370 nanometer. So, boleh perhatikan ini adalah gambar litar untuk eksperimen kesan fotoelektrik. Okay, di mana boleh perhatikan cahaya ditujukan kepada katod menyebabkan kesan fotoelektrik, elektron dibebaskan dan tertarik untuk bergerak ke anod. Dan ini akan menghasilkan arus elektrik yang mengalir melalui miliammeter. Okay, soalan yang bahagian A1. Apakah maksud frekuensi ambang bagi sesuatu sinaran? Frekuensi ambang ialah frekuensi minimum sinaran elektron tuju yang boleh mengeluarkan satu fotoelektron daripada permukaan logam. Okay, alur cahaya terdiri daripada tenaga foton, di mana kita tahu satu foton akan membebaskan satu elektron. Jadi frekuensi ambang ialah frekuensi minimum untuk kesan fotoelektrik berlaku. Jadi kamu mestilah ingat definisi untuk frekuensi ambang. Bahagian B, kira fungsi kerja zinc. Maksudnya apa tu fungsi kerja? W. W bersamaan dengan HF. Dan juga boleh tulis sebagai HC dibahagikan dengan lambda. Kerana kita tidak mempunyai nilai frekuensi. Diberikan ialah panjang gelombang. Jadi dengan menggantikan nilai H, C dan panjang gelombang, kita dapati nilai untuk fungsi kerja ialah 5.38 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Unit untuk tenaga kita juga boleh tulis dalam unit EV, elektron volt. 1 EV bersamaan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. So, jika ingin menukarkan joule kepada EV, kita hanya membahagikan dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 dan jawapan untuk fungsi kerja dalam EV ialah 3.36 EV. Bahagian kedua, halaju maksimal fotoelektron. Menggunakan persamaan fotoelektrik Einstein, Kmax bersamaan dengan HF tolak W. HF ialah tenaga foton. Kita kirakan menggunakan formula HC dibahagikan dengan lambda.
Jadi bersamaan 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 darab 3 darab 10 kuasa 8 dibagikan dengan 200 darab 10 kuasa negatif 9. Dan kita tolak dengan fungsi kerja daripada bahagian B1 dan didapati K maksimum bersamaan dengan 4.57 darab 10 kuasa negatif 19 Joule. Seterusnya kita ingin menentukan halaju maksima dari formula tenaga kinetik maksima. Kita dapati ialah V maksimum bersamaan dengan punca kuasa 2 darab dengan tenaga kinetik maksima dibahagikan dengan jisim 1 elektron. Yang digantikan nilai K maksimum yang dikira di sini bahagikan dengan jisim 1 elektron dan didapati bersamaan 1 darab 10 kuasa 6 meter saat kuasa negatif 1. So ini ialah halaju maksimum fotoelektron. Bahagian ketiga, panjang gelombang de Broglie fotoelektron dengan halaju maksimum. Formula untuk panjang gelombang de Broglie ialah lambda bersamaan dengan H dibahagikan dengan momentum. Momentum ialah mv di sini. Maka menggantikan nilai H formula Planck bahagikan dengan jisim 1 elektron darabkan dengan halaju maksimum fotoelektron. Dan kita dapati bersamaan 7.28 darab 10 kuasa negatif 10 meter. Ini ialah panjang gelombang de Broglie fotoelektron tersebut. Bahagian C, nyatakan apa yang berlaku pada arus fotoelektron jika keamatan cahaya meningkat 2 kali ganda. Dalam eksperimen sebelum ini, kita tingkatkan keamatan cahaya sebanyak 2 kali ganda. Apa yang berlaku pada arus? Apakah yang berlaku pada bacaan miliamper? Arus fotoelektron juga meningkat 2 kali ganda kerana jumlah foton bergantung kepada keamatan cahaya. Satu foton akan membebaskan satu elektron. Semakin tinggi jumlah foton, semakin tinggi jumlah fotoelektron terbebas dan bergerak dari katod dan anod. Ini menyebabkan bacaan pada miliamper bertambah 2 kali ganda. Seterusnya bahagian C, sel foto yang menggunakan kesan fotoelektrik mempunyai banyak aplikasi dalam kehidupan seharian kita. Anda diminta untuk menyiasat ciri-ciri fotosel ataupun ciri-ciri sel foto dalam jadual di bawah. Perhatikan ini adalah merupakan sel foto ataupun sel solar. Soalan ini adalah contoh soalan kertas 2 bahagian B. Membawa markah 10 markah. Sebelum menjawab soalan ini, sila kaji semua ciri-ciri yang diberikan. Terdapat 4 sel foto di sini, PQRS. Ciri yang pertama ialah keamatan sumber cahaya. Ciri kedua, jenis sel foto. Ciri yang ketiga ialah fungsi kerja. Ciri yang keempat ialah sumber cahaya. Soalannya ialah, terangkan kesesuaian setiap ciri sel foto yang akan digunakan dalam sistem pintu automatik pusat membeli belah. Tentukan sel foto yang paling sesuai. Berikan sebab pilihan anda. Jadi berdasarkan ciri-ciri tersebut, perlulah dipilih yang manakah yang paling sesuai digunakan. Lihat di mana penggunaan dia. Sistem pintu automatik pusat membeli belah. Maksudnya melibatkan orang ramai. Jadi faktor keselamatan perlu diambil kira. Berikut adalah contoh jawapan yang kita boleh tuliskan. Cadangannya ialah menuliskan jawapan dalam bentuk jadual supaya semua poin yang kamu tulis jelas diperhatikan dan tiada ulangan tentang ciri-ciri yang kamu bincangkan. Di sini kita dapatkan daripada jadual itu 4 ciri yang kita perlu pilih. Yang pertama, keamatan sumber cahaya yang rendah. Kenapa kita pilih yang rendah? Kerana penggunaan pada jangka masa panjang, kalau untuk pusat membeli belah biasanya akan buka daripada contohnya 8 pagi sampai 10 malam, jadi jangka masa yang panjang, maka perlulah ada sumber cahaya yang menjimatkan tenaga. Jadi keamatan sumber cahaya yang dipilih mestilah rendah. Nampak tak ini ciri dia? Dan juga
alasan kenapa dipilih ciri tersebut. Jadi mesti ada ciri pilihan dan juga alasan yang bersesuaian. Yang kedua, cirinya ialah jenis sel foto ialah semiconductor. Kenapa semiconductor? Kerana dia boleh dibina dengan saiz yang lebih kecil dan kurang penggunaan kuasa. Okay. Yang ketiga, fungsi kerja yang rendah. Tujuannya ialah pengesanan gangguan foton lebih berkesan atau lebih sensitif. Maksudnya jika ada pengunjung ke pusat pembeli belah itu berada dekat dengan sel foto ataupun alat pengesan, dia akan cepat mengesan kehadiran pengunjung tersebut. Jadi dia menjadi lebih sensitif. Yang keempat, sumber cahaya ialah inframerah. Okay, kita tak menggunakan ultraungu. Kenapa? Ini disebabkan cahaya inframerah tidak kelihatan dan kurang berbahaya berbanding ultraungu. Kita bincangkan dari segi panjang gelombang dan juga frekuensi. Okay. Daripada jadual ini kita telah mendapat 8 markah. Seterusnya tentukan sel foto yang paling sesuai. Berikan sebab. Okay. Dari sini kita buat kesimpulan R dipilih kerana jenis sel foto ialah semiconductor, keamatan sumber cahaya rendah, fungsi kerja rendah serta menggunakan lampu inframerah. Okay. Di sini kita akan dapat 2 markah lagi. Jadi jumlah markah ialah 10 markah. Okay, itu sahaja untuk sesi tutorial pada kali ini. Cikgu harap video ini bermanfaat kepada kamu semua. Selamat maju jaya. Bye.